maka bahagialah seseorang itu bila mana meninggal dunia. Inilah yang dikisahkan di dalam kitab ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berpesan-pesan, wahai anak muda, tidakkah kamu takut kamu mati dalam keadaan yang hina dan mengerikan asbab berlaku derhaka kepada kedua ibu bapa. Dengarlah wahai anak muda, sekalipun engkau telah dapat membuat keputusanmu sendiri, engkau boleh memilih jalan hidupmu sendiri, tetapi ibu dan ayahmu selagi mana hidup wajib engkau taati. Jangan derhakai, senangkanlah mereka. Jangan engkau lukai, sentiasa gembirakan mereka. InsyaAllah hidupmu juga akan bahagia. Jangan sesekali engkau meninggi diri. Bila mana engkau sudah besar, kau mempunyai harta, kau mempunyai kekayaan, seolah-olah kau lupa bahawa yang melahirkanmu, bahawasanya yang mendidikmu, bahawa guru pertama dalam hidupmu adalah ibu dan ayah kamu. Ibu dan ayah kamu tidak mengeluh saat membesarkan kamu, maka saat kamu besar, jagalah mereka tanpa keadaan keluhan, kerana itulah balasan sebaik-baik seorang anak. Jangan diabaikan saat ibu itu masih terbuka matanya, maka berikanlah perhatian. Jangan diabaikan masih ayah itu kuat berjalannya, maka berikanlah tumpuan. Saat ibumu pejam mata, saat itulah hilang satu keberkatan doa. Saat ayahmu memejam mata, hilanglah satu seorang pemimpin yang mendidik kita daripada kecil dan besar. Dengarlah wahai anak muda, hari ini kamu sudah semakin dewasa. Kamu boleh hidup dalam keadaan kamu sendiri, tetapi ibu dan ayahmu tidak ada berganti. Hilangnya tidak akan berganti. Bila hilang ibumu, tidak akan kau ketemu ibumu yang akan lahirkan kamu. Bila mana ayahmu telah pergi, tidak ada akan menggantikan ayahmu. Hatta sekalipun ayah angkat, ayah tiri, ataupun ayah yang lain, tetap juga yang dilahirkan daripada sejenis air mani, yang setitis air mani daripada ayahmu yang masuk ke dalam faras ibumu, maka itulah yang menghidupkan kamu di atas dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wahai anak muda, saat kamu bertenaga, saat ibumu masih ada, bawalah mereka, pikullah mereka, berikan kebahagiaan kepada mereka. InsyaAllah hartamu akan dibanyakkan seperti raja, iaitu bahagiakan kedua orang tuamu. Wallahu a'lam. Kalau kamu tak bahagiakan ibu dan ayahmu, rasailah seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Asbab itu sukarnya kamu mati, asbab itu hidup kamu juga tidak akan tenteram. Asbab daripada perlakuan menjadikan ibu dan ayah terguris, asbab perangai kamu. Wallahu a'lam. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Segan tuan-tuan, minta maaflah. Mungkin ada di kalangan anak-anak kita, mungkin ada di kalangan yalah saudara-saudara kita tengok anak ni, ya Allah, kurang hajarnya dengan mak. Kadang tak beradak langsung, boleh main tinggi-tinggi suara. Tuan-tuan, kadang saya sedih, kadang saya takut dan saya gusar. Bila mana ada anak-anak yang berani tinggikan suara. Sebab tu ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah, pesan guru saya, wahai ibu, wahai ayah, walaupun anakmu tinggikan suara, walaupun anakmu kadang-kadang sifatnya menyebabkan hatimu terguris, janganlah sesekali kau mengatakan aku tak reda kau sebagai anak, kerana habislah amalan-amalannya, hidupnya di atas dunia dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah asbab perkataanmu mengatakan aku tidak reda dia sebagai seorang anak. Maka kalau terguris hatimu, tersakit hatimu dalam keadaan kamu merasakan apa dibuat itu menyebabkan kamu terasa, maka segeralah maafkannya. Janganlah berdendam wahai ibu dan ayah, kerana ia akan menyusahkan anakmu di kemudian hari. Wallahu a'lam. Itulah berkaitan dengan hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman dan Al-Dalal Nubuwah. Itu di antara disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada anak muda tengok-tengok sikit tuan-tuan, intai-intai sikit. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah baik, kita sambung lagi hadis yang ke bawah. Disebutkan Ibnu As-Sakir menuturkan kisah dari Abdurrahman Al-Muharibi bahawa pernah ada seorang yang wafat, lalu dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Orang itu menjawab, aku tidak dapat mengucapkan kerana aku pernah berteman dengan satu kaum yang menyuruhku menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Laki ini tak dapat ucap kalimah la ilaha illallah sebab dihina sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, sebab hina sahabat, kan Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Tadi dengan mak
hak ni dengan sahabat. Sebab tu katanya aku tak boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dulu aku pernah bersama satu kaum untuk menghina sahabat, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, merupakan 4 khalifah ar-Rasyidin yang dilantik. Maka kami hina dia. Sebabkan kehinaan itu menyebabkan kami sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sukar untuk mati dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita jangan hina sahabat. Sebab itu kita kena sentiasa mengangkat sahabat, kerana tuan-tuan dirahmati Allah, kerana sahabat ini adalah perjuangan yang akan membantu Nabi SAW. Sampai seorang tu dia nak secaklah kalimah la ilaha illallah, tak boleh, sebab dia pernah menghina Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga disebutkan pada muka surat ke-62, Talhah dan Umar mengatakan bahawa mereka berdua pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengajarkan suatu kalimah, tidak diucapkan kalimah itu oleh seseorang saat sakratul mautnya, melainkan dia akan mendapat ketenangan ketika nyawanya keluar dari jasad dan bersinar pada hari kiamat kelak. Kalaulah seseorang itu, kata Nabi SAW, aku akan mengajarkan satu kalimah, tidak diucapkan kalimah itu oleh seseorang sakratul maut, melainkan dia akan mendapat ketenangan, nyawanya keluar dari jasad dan akan bersinar pada hari kiamat tersebut. Maka dalam lafaz yang lain disebutkan, melainkan Allah akan memudahkan kematiannya, mencerahkan air mukanya dan memperlihatkan apa yang telah memudahkan, iaitu satu saja kalimah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Akan datang ketenangan daripada ruh yang keluar, akan datang bersinar, mencerahkan air mukanya dan diperlihatkan apa yang telah memudahkannya. Hanya satu kalimah, la ilaha illallah. Tak banyak, tuan-tuan. La ilaha illallah. Satu kalimah saja, Allah mudahkan kematiannya. Tetapi kalimah itu bukan mudah untuk disebut, melainkan Allah izinkan dengan rahmat dan juga kasih sayangnya. Itu saja, tuan-tuan. Sebab tak semua benda yang kita boleh cakap dalam keadaan mudah. Walaupun kita kata, Ustaz, saya hidup senang je sebut kalimah la ilaha illallah. Tapi pernah tak terbayang saat kita menghadapi sakratul maut, keadaannya bukan sama macam kita. Bukanlah dalam seperti kita sekarang yang boleh bercakap-cakap. Tidak. Keadaannya sangat-sangat berbeza. Jangan kamu yakini seolah seperti mana keadaan kamu sekarang. Tidak. Kerana apa? Saat itu kamu sendiri tak tahu bagaimana keadaan kamu menghadapi sakratul maut. Sebab apa? Sakrat ni sakit mati. Sakit mati ni bukan sakit biasa, bukan sakit kecil manis, bukan sakit gauk, bukan sakit hati, bukan sakit badan, tetapi sakitnya tidak terkata. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu memberitahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bahasanya kalimah ni sahaja yang paling mustahak, yang paling penting, yang paling kita kata satu jalan yang kita boleh dapat kesempurnaan kematian adalah kalimah la ilaha illallah. Kalau kita nak mudah melalui tol, kita kena ada tashenggo. Kita ada kena touch and go, kita kena ada apa tu panggil apa tu yang lalu tol dia buka terus apa dia tadi touch and go. Lepas tu ada lagi smart tag ya, smart tag. Minta maaf lah bonda-bonda, saya marhain tak pakai smart tag. Kadang saya buka je palang tu sendiri. Saya turun, saya buka palang. Senang. Tak payah pakai apa-apa. Wallahualam. Sebab tu, kalau perjalanan kita nak mudah ke atas dunia, nak melalui satu jalan, kita ada smart tag, kita ada touch and go. Kita nak jalan kita mudah dalam kehidupan kita, semua ada cara. Tetapi cara untuk mudahkan kita ketika saat kematian adalah dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Mudah saja. Simple dan sangat ringkas, tetapi manfaatnya sangat luas. Fadilatnya sangat besar. Memohonlah kita kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kesempatan dengan pengakhiran mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Faham, tuan-tuan?
Benarkan kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah saat di akhir-akhir kalimah dengan kalimah la ilaha illallah. Sukar untuk kita sebut, tetapi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah izinkan pengakhiran kalimah di bibir kita adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan tadi ada bondo yang kata, dia kata, Ustaz doakan saya semoga saya dipermudahkan daripada sakit COVID-19. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Mungkin hari ini kita boleh kata COVID ni sedang naik. Tapi kita doa saja mudah-mudahan Allah permudahkan. Wallahu Amin. Terima kasih Ustaz. insya-Allah mudah-mudahan. Kita teruskan lagi pada muka surat ke-62. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat maut pernah mendatangi seseorang menjelang kematiannya. Dia lalu mengoyakkan anggota tubuh. Mengoyak ni bukan maksud dia koyakkan. Dia memasuki tubuhnya dan mencari-cari. Mengkoyak ni, dia seolah kata ulama, dia sedang mencari-cari di dalam anggota tubuhnya, tetapi dia sendiri tidak mendapat amal kebaikan. Maka waktu datang kematian, malaikat maut, dia akan checking tubuh kita. Dia akan tengok tubuh kita daripada kaki sampai di hujung kepala, dekat mana yang ada kebaikan yang dia buat. Daripada tangannya ke, daripada kakinya ke, daripada matanya ke, daripada telinganya ke, daripada mulutnya ke. Tapi kata malaikat maut, aku tak jumpa satu kebaikan pun daripada tubuhnya. Dia kemudian koyakkan hati. Maksud dia koyak tu, maksud dia cek hati dia. Hati dia tak kebaikan. Sama juga dalam hatinya tak ada, dekat tubuh anggota badannya pun tak ada. Lalu dia membuka mulutnya, kata malaikat Israel. Malaikat Israel bermaksud buka mulutnya bukan bermakna di hadapan kita terbuka, tetapi dalam keadaan benda yang gaib menjalani satu spot check pada tubuh badan kita yang mana kebaikan. Maka ketika mana setelah dicek anggota tubuh badannya tak ada kebaikan, dicek pada hatinya juga tak ada kebaikan, maka malaikat Israel pergi kepada mulut dia. Di mulutnya, dibukakan mulutnya, dan di saat itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ternyata ada satu kebaikan pada mulutnya di hujung lidah. Dia kata waktu kami buka, waktu malaikat Israel buka, dia nampak ada satu kebaikan pada hamba Allah ini, iaitu berada di hujung lidahnya. Dan disebutkan itu yang melekat pada langit-langit mulutnya dengan ucapan la ilaha illallah. Oleh kerana itu diampunkan dosa-dosanya kerana kalimah tersebut. Perkataan disebut la ilaha illallah. Illa, tolakkan lidah kita ke langit. Dia kata aku tak jumpa. Saat aku buka mulutnya, aku ternampak ada satu kalimah di hujung lidahnya, la ilaha illa. Mana dia tolak ke langit, illallah. Maka aku melihatkan lidahnya itu bila disebut dan menolak kepada langit, iaitu perkataan la ilaha illallah. Asbab aku melihat lidahnya yang selalu menyebut kalimah la ilaha illallah, disebabkan itu Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan Allah tempatkannya ke dalam syurga. Sebab itu kalimah tersebut is the most important dalam hidup kita saat kematian menjemput kita. Kalau datang kematian itu menjemput kita dalam keadaan kita sempat ucap kalimah la ilaha illallah, maka berbahagialah kita. Sebab itu bila mana nak meninggal, kata malaikat Israel, akan cek daripada kaki kita. Kaki kita ni pernah pergi surau tak? Kena pergi masjid tak? Pernah tak kita pergi jenguk-jenguk orang miskin? Pernah tak kita jenguk-jenguk anak yatim? Pernah tak kita tengok bantu orang fakir miskin? Semua akan menjadi saksi kebaikan. Tapi tak jumpa. Tapi ada satu tempat saja malaikat Israel jumpa, pada lidahnya ada kalimah la ilaha illallah. Ini adalah dipanggil ulama kalimatut tauhid, iaitu kalimah tauhid yang kita katakan sebagai kalimah yang disebutkan di ujung lidah kita, yang mana pengakhirannya dengan kematian, maka wajib baginya syurga. Wallahu a'lam. Hadis itu diriwayatkan siapa tuan-tuan? Iaitu riwayat Ibnu Abi Adunya dalam Muhtadarin, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab,
al-iman. Itu antaranya. Dan di dalam kitab lain, tuan-tuan rahmati Allah, dalam riwayat Abu Naim juga mengatakan fikir at-sanji. Jika seorang hamba akan meninggal, malaikat di sebelah kirinya berkata kepada malaikat di sebelah kanan, segeralah cabut nyawanya. Malaikat di sebelah kanan menjawab, tidak, aku tidak akan segera mencabutnya. Barangkali dia akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah sehingga aku akan menulisnya. Makanya saat seseorang itu meninggal, malaikat di sebelah kirinya berkata kepada malaikat di sebelah kanannya, cepatlah cabut nyawanya. Maka malaikat di sebelah kanan kata, jangan dulu, tidak akan ku segera cabutnya, barangkali dia akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah sehingga aku akan menulisnya. Makna malaikat kata kepada malaikat kiri, jangan. Malaikat kanan dan kiri yang dimaksudkan itu adalah malaikat Israel. Malaikat yang mencabut nyawa. Tetapi adanya malaikat kiri dan kanan kita adalah malaikat katanya tidak akan segera mencabutnya, barangkali dia akan mengucapkan. Maka jangan dulu, tunggu sampai dia betul-betul tak larat baru aku cabut. Tapi bagilah dia peluang untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Abu Naim. Maka dalam hadis ni seolah malaikat pun ada rasa simpati. Malaikat pun ada beri peluang. Selagi mana tak sebut, selagi itu dia tak nak cabut. Dan tak setiap peluang ini dapat kepada orang. Dan kadang-kadang ia juga tidak dapat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitulah keadaan seseorang. Minum air dulu, Ustaz. Minum air dulu. Itulah mungkin tadi baru lepas bercakap batuk-batuk. Tak apa, boleh insya-Allah. Sikit je tu. Dia mungkin kena air laici kang kot. Mungkinlah insya-Allah. Dan disebutkan juga tuan-tuan dan rahmati Allah pada hadis riwayat At-Tabrani Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai hadis marfu' menunturkan barang siapa yang menjelang kematiannya mengucap kalimah la ilaha illallahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Maka siapa yang baca sebelum akhir kematiannya, menjelang kematiannya dengan kalimah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim. Nescaya dia tidak akan merasakan api neraka selamanya. La ilaha illallah sudah memadai. Tetapi bila mana menyebut la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim, tidak akan disentuh api neraka sampai bila-bila. Tambah sikit. Tapi kalau kalimah la ilaha illallah cukup dah. Ada ulama yang paling pendek Allah pun dah cukup dah. Jelas. Tak perlu la ilaha illallah. Kalau kita kata ustaz, sempat dia ustaz, arwah mak saya ustaz, arwah ayah saya sempat sebut Allah saja. Maka sempat tak ustaz? Sempat tu. Allah pun dah memadai. La ilaha illallah lagi bagus. Kalau nak lagi bagus, la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim. Katanya hadis riwayat Tabrani kata apa? Nescaya dia tidak akan merasakan api neraka selamanya. Takkan rasa. Sebab 3 perkataan yang dia dapat sebut. Tapi kalau la ilaha illallah pun dah cukup dah. Teman syurga. Wajib baginya. Syurga ni tempat orang tak kena neraka. Kalau kena, tak juga. Juga. Sebab dah masuk syurga. Dan juga disebutkan juga Sa'ad Ibnu Abi Waqqas menunturkan bahawa Nabi SAW, mahukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung? Maka disebutkan itu iaitu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Barang siapa yang berdoa dengan kalimah itu sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematiannya, lalu dia meninggal. Dia sakit, tapi dia mengamalkan di dalam waktu dia sakit. Contohlah, kita ni doktor kata kita sakit kanser. Kanser ni tak ada ubat melainkan dengan kemoterapi. Maka kanser ni dia ada tahap. Yang pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Tahap pertama, kalau first detect, alhamdulillah, boleh selamatkan. Tahap kedua, insya-Allah boleh selamatkan. Tahap ketiga berat sikit, tahap keempat berat. Tetapi bagi Allah, walaupun tahap keempat tidak mustahil untuk menyembuhkannya. Cuma ikhtiar tetap kena ada. Cuma antara amalan bagi orang itu yang sakit, mungkin akan menjelang pada kematian. Mungkin kita kata, mak, dia kata, ustaz, ada saudara lelaki saya ataupun saudara perempuan saya koma, di mana doktor cakap mungkin tidak ada harapan. Maka bisikkan kepada telinganya setiap hari dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustaz, dia dengar. Dia boleh dengar. Cuma dia koma. Bila mana dia boleh dengar, ustaz, dia tak boleh membaca. Dengar pun tidak. Kalau dia menggerakkan bibir dan menghidupkan hati dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka ia dikira satu kalimah yang baik. Kerana kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, barang siapa yang berdoa kalimah itu sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematian, lalu dia pun meninggal. Tapi cukup 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, pasti dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Nah, kalau dia baca tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, nak jelang kematian, dia baca tu banyak-banyak, cukup 40 ataupun lebih, maka kematian menjemputnya, pasti dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Besar pahala orang mati syahid. Jika dia bebas, dia akan bebas dengan penuh pengampunan. Hadis riwayat Al-Hakim. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Dan la ilaha illa anta ini juga adalah satu pendinding ataupun satu ayat yang boleh kita kata defend yourself. Jadikan dinding ataupun pagar diri kita dengan mengucapkan banyak kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin daripada sihir ataupun daripada santau. Boleh dibaca ini setiap hari untuk menyelamatkan diri kita daripada disihir dan disantau daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam. Faham? Kalau rasa ustaz nak baca berapa kali, baca hari-hari pun boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia akan menjadi pendinding dan pagar diri kita daripada sihir ataupun santau. Wallahu a'lam. Itu hadis riwayat Al-Hakim. Berapa kali? 40 kali. Kalau baca, bacalah. Kalau tak baca pun tak apa. Kalau baca dapat manfaat. Inilah kelebihan majlis ilmu. Kita tahu daripada benda yang kita tak tahu. Besok kita tengok orang sedang sakit, seolah sakit tu menjelang kematian, ajarkan dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengah sakit pun sakitlah, tetapi seandainya terlepas daripada kematian, dia akan terlepas dengan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ke-63, tuan-tuan dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan dalam sebuah hadis marfu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah
Mahukah engkau aku beritahu mengenai suatu perkara yang benar? Barang siapa yang mengucapkannya pada awal pembaringannya di saat sakit, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Saat dia sakit, dia baca dah benda ni. Abu Hurairah pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau pun menjawab, bacalah tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak pernah mati. Maha suci Allah, Tuhan seluruh hamba dan negeri. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah dalam setiap keadaan. Allah Maha Agung dengan seagung-agungnya juga kebesaran dan keperkasaan dan kekuasaannya berada di setiap tempat. Ya Allah, jika engkau telah menjadikanku sakit dalam rangka untuk mencabut nyawaku, maka jadikanlah nyawaku ini bersama orang-orang yang dahulu mendapatkan kebaikan daripadamu. Lindunglah aku daripada api neraka sebagaimana engkau telah melindungi mereka yang dahulu mendapat kebaikan darimu. Beliau lantas menjawab, jika engkau meninggal dalam sakitmu itu, pasti engkau akan mendapat keredaan Allah dan syurga. Jika engkau telah melakukan perbuatan dosa, pasti Allah akan mengampunimu. Maka, apakah doanya? Tulis lagi sekali. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak pernah mati. Maha suci Allah, Tuhan seluruh hamba dan negeri. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah dalam setiap keadaan. Allah Maha Agung dengan seagung-agungnya. Juga kebesaran, keperkasaan dan kekuasaan yang berada di setiap tempat. Ya Allah, jika engkau telah menjadikanku sakit dalam rangka untuk mencabut nyawaku, maka jadikanlah nyawaku ini bersama nyawa orang-orang yang dahulu mendapatkan kebaikanmu. Dan lindungilah aku dari api neraka sebagaimana engkau telah melindungi mereka yang dahulu mendapat kebaikan darimu. Maka setelah kita sakit, terlantar kita di katil, ambil doa ini, baca. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lantas melanjutkan, jika engkau meninggal dalam sakitmu itu. Maka doa ni bukan waktu nak mati, waktu kita sakit. Kita sakit, ya, setahu saya Bonda Roha daripada Brunei sedang di dalam kesakitan. Betul Bonda Roha? Ke Bonda Roha tak di dalam ni? Mamanya yang sakit. Ha? Mamanya yang sakit. Mamanya sakit. Maka Bonda Roha boleh ajarkan doa ini. Doa ini bagus. Bukan kita minta mati. Sebab kita kata jika. Jika ni seandainya. Maka amalkan seandainya sakit kita tu menyebabkan kita mati. Tapi doa ni telah kita baca. Jika engkau meninggal dalam sakitmu itu, pasti engkau akan mendapat keredaan Allah dan syurga. Jika engkau telah melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan mengampunimu. Ada rekod kan? Doa ni hafal, doa ni baca saat kita sakit, terlantar di katil hospital, ataupun terlantar di rumah sebab demam ke, sebab sakit perut. Apa-apa jua sakit yang menimpa kita, boleh dibaca doa ini. Sebab mati ni bukan sebab sakit jantung. Ada orang sakit perut, dia meninggal. Ada orang dia sakit kaki, meninggal. Ada orang batuk, lepas tu dia terus meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau terjadi boleh. Apa jua sakit pun boleh kita baca doa ni. Tak faham bahasa Arab, boleh bahasa Melayu. Doalah aku ni dah tak lagak. Ya Allah, ya Allah, jika kau jadikan sakit dalam rangka untuk mencabut nyawaku, doa siap-siap. Sebab Nabi ajar doa ni kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Celah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dah pukul 11.52. Mungkin saya buka soalan kepada bonda-bonda yang nak bertanya. Dipersilakan. InsyaAllah. Baik. Ada yang nak bertanya?
Ada yang nak bertanya? Silakan. Wah, sekarang tak ditanya Dulu bertempa-tempa tanya. Oh, semalam pun senyap. Hari ni pun senyap. Allah, penat lah saya nak ulang. Nanti tengok rekod lah. Berpusuh nak tulang Ulang panjang doanya. Kalau ada soalan, kita buka. InsyaAllah. Yalah, mungkin dah faham. Kan? Sebab tu kita tak perlu nak bertanya lagi. Mungkin dah faham. Wallahualam. Kalau tak, kita masuk satu hadis lagi. Lepas tu kita tutup majlis kita. InsyaAllah. Mungkin kita dah faham. Penerangan pun dah faham. Maka ada satu lagi amalan bagi doa-doa dan bacaan orang yang menghadapi sakratul maut. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menuturkan, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimah yang bila diucapkan oleh seseorang ketika kematiannya, dia akan masuk ke dalam syurga. Yang pertama, la ilaha illallah al-halim al-karim. La ilaha illallahul alim Hul alimul karim. Hul alimul karim. La ilaha illallahul alimul karim. Sebanyak 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebanyak 3 kali. Dan juga 1 kali. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala yuhyi wa yumut wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali la ilaha illallahul alimul karim sebanyak 3 kali. Lepas tu baca alhamdulillahi rabbil alamin 3 kali, dan juga terakhir tabarakallazi biyadihil mulk yuhyi wa yumut wa huwa ala wa yumitu, ataupun wa yumut wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ustaz, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir itu dipanggil khutbah wida. Yang Nabi sampaikan panjang cerita khutbah wida ni. Nanti kita sembang waktu khutbah wida tu pada hari-hari yang lain. Dan yang kedua, yang terakhirlah, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda dalam hadis kudusi, sesungguhnya orang mukmin berkedudukan baik di sisiku, dia memujiku dan aku melepaskan nyawa dari antara 2 sisi tubuhnya. Wallahu a'lam. Itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya orang mukmin berkedudukan baik di sisiku, dia memujiku dan aku melepaskan nyawa dari antara 2 sisi tubuhnya. Lalu puji Allah, dan Allah memuliakannya dengan memudahkan nyawa keluar pada tubuhnya. Dan insya-Allah, dan hadis yang terakhir Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar dari antara 2 sisi tubuhnya sementara dia memuji Allah Azza wa Jalla. Hatta sekalipun nyawa orang mukmin keluar daripada 2 tubuh sisinya, dia tetap memuji Allah, kelebihan kepada orang mukmin. Wallahu alam. Nanti kita sambung sikit lagi berkaitan doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Insya-Allah. Kekanda dayang, mungkin kita boleh buka soalan ataupun tutup majlis kita pada hari ini. Sebab dah masuk 11.58, mungkin kita boleh buka soalan sikit ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam. Kekanda dayang, di manakah anda? Bonda Hasanah saja ganti sekejap. Bonda Hasanah pun tidak apa. Makbul. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban bikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Sila ambil peluang untuk mengajukan soalan-soalan, mungkin 1 atau 2. Assalamualaikum Ustaz. Saya Bonda Rehan Ustaz. Ya. Tentang zikir yang kita baca tu semasa sakaratul maut tu, saya pernah lihat masa sakaratul maut tu,
bila kita dekatkan bacaan tu dekat telinga dia, dia meronta-rontan tu Ustaz. Tak sempat dia, macam dia asyik memandang ke atas dengan mulut yang menganga. Lepas tu na'udzubillah. dia bergeser-geser untuk tu. Tapi bila kita sebutkan kalimah tu, air mata meleleh Ustaz, tapi tak dapat nak. Sebab seperti mana saya sebutlah Bunda Norehan, kalimah ini bukan mudah untuk diungkapkan. Sebab sakitnya mati bagi seseorang itu berbeza. Gambaran yang Puan sebut tadi mungkin itu bahagian dia. Ada orang yang tenang je matinya sebab daripada rahmat Allah. Ada orang yang meronta-ronta kesakitan, memandang atas kerana melihat malaikat yang mencabutnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mati, Allah mudahkan pengakhiran dengan kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, minta Bunda Hasanah tutup sebab hari ini saya ada Ustaz, sekejap Ustaz. Sila. Ini Bunda Zainab. Macam cerita pasal sekarang ni makcik teringat masa arwah mak dah meninggal. Hari Jumaat pagi lepas makcik bersihkan dia apa semua, betulkan dia punya gigi, betul gosokkan gigi dia apa semua. Masa dia duduk tu dia mengelusur sebab pinggang dia dah kan Ustaz. Jadi masa makcik betulkan tu dia kata dia mengeluh juga sakit dia kata. Tapi dah terpa takat saya kata tak apa, kita basuh apa semua, picit-picit dekat kaki dia guna air panas semua. Lepas tu saya tengah betul-betulkan kain dia tu, betulkan duduk dia semua, dia terus habis gitu aja Ustaz, dia Allah gitu dia terus senyap. Saya panik sebab saya seorang pagi tu hari Jumaat, anak-anak semua kerja semua. Saya panik. Lepas tu berdosa ke saya betulkan dia punya tempat duduk Ustaz? Tak berdosa sebab kita tak tahu Ustaz. Saya memang tak tahu. Tanda-tanda dia memang saya tak tahu. Sebab tu dosa ke saya Ustaz? Tak berdosa sebab kita tak tahu. Kita tak tahu tak apa. Tapi kalau orang tu dah meninggal jangan suruh duduk. Tak ada dia apa. Lepas tu saya tu angkat dia, masuk dia tak atas katil, saya adab dia, saya mengucap bacakan lafaz syahadah dekat telinga dia. Saya cuma cakap saya redakan mak pergi je kat itu. Tapi macam tu aja dia pergi Ustaz. Alhamdulillah. Hari Jumaat lah tu Ustaz. Alhamdulillah. Mati yang baik. Allah jauhkan daripada fitnah kubur. Alhamdulillah. Terima kasih atas terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Perkongsian lah daripada Bunda Zainab yang mengatakan bagaimana keadaan ibunya meninggal. Lepas tu kita kena ada ilmu. Bila mana meninggal seseorang, kita kena letak bagaimana, kita kena kiamkan dia. Jangan dibiarkan dalam keadaan bengkok. Itu betul. Itu cara keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Zainab atas pertanyaan. Terima kasih. Sama. Okey, Bunda Hasanah, kita tutup dulu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza wa barakallahu fiik. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil atas kesudian dan jasa baik menyampaikan ilmu dalam majlis kuliah duha pengajian ziarah ke alam barzakh. Masya-Allah, subhanallah. Betul kata Al-Fadhil Ustaz tadi, banyak kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Hari ini kita dapat rezeki ilmu baru. Mudah-mudahan kita dipermudahkan membaca la ilaha illallah di akhir hayat. Dan tadi ada ilmu baru, kalau dibaca ditambah kalimah la ilaha illallah dengan Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yang membacanya tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dipermudahkan untuk menambah, walaupun yang Ustaz tadi, walaupun cukup dengan la ilaha illallah ataupun hatta dengan Allah sekalipun, tapi mudah-mudahan dapat diambil ilmu itu untuk menambah amalan, insya-Allah. Sama tadi kita mendengar saat sakit menjelang, Fadilat membaca doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pasti diberikan pahala mati syahid.
insya-Allah, dan juga boleh jadi pendinding daripada sihir dan santau. Dan ada banyak lagi tadi doa-doa dan bacaan-bacaan zikir yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan, masya-Allah, subhanallah, dari hadis-hadis. Sila semak dalam rakaman, insya-Allah. Tadi pun ada doa yang panjang, mudah-mudahan kita dipermudahkan untuk menghafalkan atau membacakan kepada sesiapa yang sedang nazak ataupun sedang sakit, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu di hari Jumaat yang terakhir dalam tahun 1443 Hijrah. Kita diingatkan dengan kematian, ya Allah, dan banyak amalan yang dapat diamalkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allahu Akbar. Mohon doakanlah untuk Ustaz Muhammad Zukri dan keluarganya, doa-doa yang baik-baik. Amin. Mudah-mudahan mendapat Jannatul Firdaus, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insyaallah. Pihak Haji Gema Nur Iman mohon kemaafan atas sebarang kekurangan atau kesilapan di majlis tadi, dan sukacita dengan hormat dan takzim pihak Gema Nur Iman mengucapkan selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja Ustaz, mohon dengan segala hormatnya, mohon jasa baik Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan surah tasbih kafarah, surah Al-As, dan mungkin sedikit doa Ustaz. Tafadhal masykurah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari-hari terakhir di tahun-tahun 1443 Hijrah yang terakhir ini, ya Allah, kami memohon, ya Allah, agar kau jadikan tahun ini adalah tahun terbaik kami, ya Allah. Kau terimalah segala amal kebaikan kami, ya Allah. Terimalah salat kami, ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah, ya Tuhan kami, menjelang tahun baru kelak, ya Allah. Maka kau jadikan kami orang yang bertakwa, panjangkan usia kami untuk beramal, dan jadikan kami orang yang sentiasa istiqamah untuk mendengar ilmu daripada asatizah yang mengajar kepada kami, ya Allah. Berikan juga kesihatan yang baik kepada kami dan keluarga, ya Allah. Berikan rezeki yang baik kepada kami dan keluarga yang melimpah ruah, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang dikurniakan syurga oleh-Mu, ya Allah, dan dimasukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sana banyak kali sebut tadi. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dah luar dah. Asana. Asana. Kak Wan. Amoy, lamanya tak bertegur siapa dengan Kak Wan, mengajuk ke? Sibuk. Apa namanya ni? Keluar. Pasal saya masa ni banyak baca buku. Kan habiskan buku-buku. Sekarang saya bacakan dua muka surat. 3 muka surat. Boleh? Boleh. Terima kasih Sana. Sana terima kasih. Sama. Dayang terima kasih. Alhamdulillah. Dayang tadi Dayang call. Dah dapat tutup. So Alhamdulillah baru balik rumah. Alhamdulillah. Saya terkejar-kejar nak masak sayur. Sama lah. Kerja ni kejap ke depan, kejap ke belakang. Sebab kan Kak En, plan dah lari tau. Time kita dah lari tau. So kita kena block.
Ah, So ingatkan tadi awal cepat sampai rumah. Lepas tu ah, senang nak masak sayur semua kan. Ni pun ah, nasib sebab sembahyang Jumaat jadi makan pun ah, lambat sikit kan lepas sembahyang. betul, betul, betul. Ni baru siap sekejap lagi nak hantar. Alah, hantar ke rumah dia orang kan? Ah. Hai. Doa lah sihat yang oi. Amin. Nak drive ke hulu ke hilir kan? Itulah. Allah Akbar. Tak apalah. Banyak pahala tu Banyak Dayang. pahala. Hari Amin. ni masuk dah awal Muharram. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Asana. Tolong kakak. Kak, peluang berbakti, masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak ada mak dah nak berbakti. Orang yang dah ada mak tu ada keluarga tu teruskanlah berbakti. Peluang Allah bagi Betul. untuk dapat pahala kan. Saya pun rasa macam tak puas berbakti lagi dengan arwah mak. Itulah. Boleh sambung, boleh berbakti walaupun sudah meninggal kan, insya-Allah. Boleh. Boleh. Selagi doa daripada anak yang soleh kan sampai. Anak yang Amin. soleh. Itu je lah bakti kita sekarang kan. Menyampaikan segala doa kepadanya, segala bacaan-bacaan Al-Quran untuknya, memohon keampunan untuknya. Itulah yang kita dapat buat kan. InsyaAllah Tuhan terima. Allah, amin. Amin. Tadi kata nak baca buku, bacalah kat Panengah. Saya cari sekejap. Kesaksian seorang doktor, ya simple sekejap. Sekejap. Okey, saya baca mukadimahnya dulu lah. Menerangkan pasal doktor ni dia kerja di Riyadh. Namanya Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair. Guru kami Ustaz Dr. Ahmad Asri Lubis, ia selalu mengambil cerita kisah-kisah nyata dari sinilah kalau ia bagi tazkirah untuk jadi bahan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca mukadimahnya. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang selalu kita sanjung, yang selalu kita mohon pertolongan dan ampunannya. Kita selalu berlindung kepadanya dari keburukan nafsu keinginan kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa mendapatkan petunjuknya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa ditakdirkan tersesat, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahawa tiada ilah yang hak selain Allah yang tidak memiliki sekutu, dan kita bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Banyak sahabat dan rakan-rakan yang mengharapkan agar saya menulis kisah-kisah nyata, baik yang saya dengar maupun yang saya lihat selama saya bertugas di rumah sakit, iaitu pada saat berbagi lara dengan saudara-saudara yang sedang tertimpa penyakit. Kisah-kisah tersebut sering saya sampaikan dalam pengajian di masjid-masjid dan juga pada acara seminar-seminar. Ini kena translate ya, dia punya. Ya, cakap Arab pulang. Dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, saya mencoba untuk menuangkan kisah-kisah ini di atas kertas yang memuat tentang kesaksian dan peristiwa yang saya alami sebagaimana yang sering saya ceritakan selama ini. Dalam hal ini, saya terlibat langsung dalam setiap kisah yang ada di dalam buku ini, kecuali 2 atau 3 kisah yang saya dengar dan kesaksian orang yang melihatnya. Saya berharap semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang saya tulis dalam buku ini sehingga bisa menggugah kembali orang-orang yang terlena, menyadarkan orang-orang yang lalai dan memacu orang-orang yang berleka-leka. Saya tidak menyebutkan nama-nama orang dalam setiap kisah, namun hanya mengedepankan unsur hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah tersebut. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang dikurniakan, baik berupa bimbingan, pertolongan dan keteguhan iman. Juga tak lupa saya sampaikan beribu terima kasih kepada rakan-rakan yang telah bersedia membantu untuk mengoreksi tulisan ini sehingga buku ini bisa diterbitkan. Saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga menjadikan usaha ini murni mengharapkan redanya, dapat bermanfaat untuk semua serta memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan buku ini. Ini kisah lari dari kenyataan. Tajuknya lari dari kenyataan.
Seorang pemuda berusia 17 tahun terkena tembakan nyasar, maka kedua orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya berkata, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih. Demi Allah, aku dalam keadaan baik. Sesungguhnya aku akan meninggal. Demi Allah, aku mencium semerbak wangi syurga." Setibanya di ruang gawat darurat, seorang doktor berusaha untuk menanganinya. Akan tetapi pemuda itu berkata, "Wahai saudaraku, sungguh aku akan mati. Aku telah mencium semerbak wangi syurga. Kerana itu janganlah engkau merepotkan dirimu. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Setelah kedua orang tuanya berada di sisinya, pemuda itu menyampaikan selamat tinggal kepada keduanya untuk selamanya. Lalu melantunkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan jari telunjuk tangan kanan menunjuk, sebagaimana orang yang sedang membaca tasyahud dalam solat. Setelah solat maghrib, saya menemui saudara dia, seorang pegawai yang bertugas memandikan jenazah di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Ia menceritakan kejadian tersebut dan meyakinkan bahawa dirinya lah yang membuka genggaman tangan pemuda tersebut. Ia mendapati jenazah pemuda dalam keadaan segar bugar, suatu keajaiban yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Saat orang tuanya ditanya mengenai kehidupan pemuda tersebut, mereka menerangkan, almarhum sejak memasuki umur akil baligh adalah orang yang selalu membangunkan kami untuk menunaikan solat subuh. Ia sangat tekun menunaikan solat malam dan membaca Al-Quran. Selalu berusaha untuk mengikuti solat wajib berjamaah di masjid. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam setiap pelajarannya. Ia termasuk peraih ranking atas di kelas 2 SMA. Kemudian saya menceritakan kisah ini kepada seorang doktor ahli bedah jantung yang lainnya. Tiba-tiba doktor itu mengajukan cuti selama 1 minggu tanpa ada sebab dan alasan yang mendesak. Ia hanya mengatakan alasan yang sangat sederhana. Aku ingin berintrospeksi, yakni muhasabah. Apalah artinya diriku ini jika dibandingkan dengan seorang pemuda yang penuh dengan kebaikan tersebut. Kemudian saya menghubungi doktor ahli bedah jantung yang lainnya yang bekerja di Jeddah. Ia pun tidak kuasa menahan perasaannya lalu menangis terharu. Saya sangat berbahagia menyaksikan perubahan pada kedua doktor tersebut. Kenapa? Kerana kedua doktor itu merasa iri kepada pemuda tersebut atas kemuliaannya dengan amal ibadah ukhrawinya. Bukan kerana harta benda yang telah dikumpulkannya. Ini merupakan fenomena yang menyejukkan. Akan tetapi sayangnya, orang-orang pada zaman sekarang banyak yang terlena dan larut dalam berlomba-lomba untuk mengumpulkan kemewahan dunia. Padahal bagi Allah Ta'ala, dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Masih adakah orang yang mau berlomba-lomba bersama saudara-saudaranya dalam beramal saleh? Masih adakah orang yang apabila melihat saudaranya duduk sambil memegang mushaf setelah menunaikan solat asar lalu membacanya, ia tertegun seraya bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa aku tidak ikut serta duduk dan membaca Al-Quran sebagaimana yang ia lakukan? Segera orang itu duduk mengambil Al-Quran dan membaca sepuasnya. Masih adakah di antara kita yang melihat tetangganya atau kerabatnya bangun di malam hari untuk menunaikan solat malam, ia merasa iri lalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa ia bangun untuk menunaikan solat malam sedangkan aku tidak? Betulkah aku mengharapkan syurga sebagaimana ia mengharapkannya? Betulkah aku memimpikan apa yang ia mimpikan? Kemudian orang itu beranjak untuk menunaikan solat malam walaupun sebentar. Lalu timbul pertanyaan yang lain. Berapa banyakkah umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga solat malamnya pada masa-masa sekarang ini? Sungguh sangat sedikit, sungguh sayang sekali. The end.
Itu yang kisah satu yang lari dari kenyataan. Yang second one pasal seorang wanita. Suatu hari ada seorang wanita yang mengalami gagal jantung dibawa kepada kami. Setibanya di ruang gawat darurat detak jantung wanita tersebut berhenti. Maka kami melakukan terapi shock, iaitu terapi pijat. 2 minit kemudian wanita tersebut membuka kedua matanya. Ia memandang ke arah langit seraya mengangkat tangan kanannya sambil melantunkan bacaan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu detak jantungnya berhenti lagi. Maka kami melakukan terapi seperti sebelumnya sampai beberapa kali, namun kami tidak berhasil. Ternyata suratan takdir kematian telah menjemputnya. Ia meninggal untuk selamanya. Semoga Allah merahmati wanita itu dan juga merahmati kita semua. Saya keluar dari ruang rawat untuk menemui suaminya dan menyampaikan berita duka kepadanya. Setelah mengucapkan takziah dan belasungkawa, bahasa Indonesia kali ya, belasungkawa, saya menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada istrinya sebelum meninggal dunia. Lalu saya menanyakan tentang amal perbuatan istrinya di masa hidupnya. Pria tersebut berkata, "Saudara tidak usah heran dengan apa yang saudara saksikan." Saya bertanya, "Kenapa bisa begitu wahai saudaraku?" Ia menjawab, "Sejak aku menikahinya 35 tahun yang lalu, ia tidak pernah meninggalkan solat malam kecuali kerana halangan syar'i. Semoga ia berbahagia. Ia telah banyak mengingat Allah. Maka Allah Ta'ala mengingatkannya untuk membaca syahadat di akhir hayatnya. Dan ia pun menutup usianya dengan bersyahadat." Pada kesempatan ini saya bertanya kepada diri saya sendiri, juga kepada saudara-saudara saya. Bukankah Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, nescaya aku memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan dariku, nescaya aku akan mengampuninya." Apa yang sedang kita lakukan saat Allah Ta'ala menyampaikan seruannya ini? Sayangnya, kita sedang lelap mendengkur tertidur. Tidakkah kita malu kepada Allah Ta'ala saat dia turun ke langit dunia, sedang kita tidur lelap? Cuba anda renungkan. Rasulullah SAW mendirikan solat malam hingga kedua kakinya bengkak. Padahal segala kesalahannya baik di masa lalu maupun masa mendatang telah diampuni. Dan ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal segala kesalahanmu baik di masa lalu maupun masa datang telah diampuni." Baginda menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wahai saudara, tidak inginkah anda menjadi salah satu dari mereka yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya? Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka, sesungguhnya mereka adalah para penghuni syurga Firdaus." Sungguh keadaan kita saat ini sangat menyedihkan sekali. Saat muazzin mengumandangkan panggilannya di masjid, ternyata yang hadir hanya satu shaf. Itu pun kadang tidak sempurna. Lalu sang imam menutup solatnya dengan bacaan salam seraya membalik badannya, dan ia mendapati kebanyakan dari makmumnya sedang menyempurnakan solatnya. Coba bandingkanlah kondisi ini dengan kondisi mereka yang disebutkan pada ayat di atas. Lalu di manakah orang-orang yang tidak menghadiri solat berjemaah? Bagaimanakah kedudukan orang-orang yang meninggalkan solat jemaah itu jika dibandingkan dengan mereka yang disebutkan di dalam ayat di atas? Sungguh mereka telah lalai, mereka telah lengah. Mungkinkah hal ini dilakukan oleh orang-orang soleh pendahulu kita? Mereka ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau bahkan 4 rakaat dalam solat berjamaah? Sungguh, hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Akan tetapi, orang-orang sekarang ini sedikit sekali yang menyesal atau merasa sedih saat mereka tertinggal dalam solat jamaah. Apakah mereka tidak sadar telah kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, yang seharusnya mereka bersegera untuk meraihnya? Tidak mengertikah mereka bahawa para orang-orang soleh pendahulu kita sangat kehilangan dan merugi apabila mereka tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Bahkan sampai ada yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas musibah tersebut. Coba sekarang anda lihat,
Apakah artinya kita jika dibandingkan dengan mereka? Tidak aneh jika kita lihat generasi muda sekarang tersesat jauh kerana orang tua mereka telah lalai dan lengah. Mereka tidak bisa memenuhi hak diri mereka sendiri, apalagi memenuhi hak anak keturunan mereka. Anak-anak itu memerlukan bimbingan dan arahan serta mengharapkan suri tauladan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagaimana mereka juga menantikan doa dari ayah dan ibu mereka. Siapakah yang akan membimbing mereka menuju kebaikan dan keteguhan jika orang tua mereka melalaikan solat berjamaah dan melupakan solat malam? Lalu para orang tua berteriak-teriak menyalahkan parabola dan kafe-kafe yang memang mempunyai andil besar dalam merusak akhlak dan masa depan generasi muda. Akan tetapi sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kerusakan tersebut adalah orang tua yang kurang memberikan arahan, bimbingan dan doa untuk anak mereka. Di samping itu, meskipun mereka berdoa, mereka tidak berusaha agar doanya dikabulkan dengan menyempurnakan pelaksanaan ibadah, seperti memperhatikan solat wajib, menekuni solat malam, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada orang tua melarikan dari kenyataan ini, mereka menuduh orang lain yang telah menyebabkan kerusakan ini, padahal penyebab utamanya adalah mereka sendiri. Sungguh benar firman Allah Ta'ala saat mengisahkan hambanya Nabi Zakaria alaihi salam. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya dan kami menyerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahawa di antara sebab dikabulkan doa Nabi Zakaria adalah bahawa ia dan keluarganya selalu menyembah Allah Ta'ala berdasarkan pemahaman yang benar dengan didorong oleh rasa pengharapan yang tulus dan rasa takut kepadanya. Mereka menunaikan ibadahnya dengan khusyuk. Demi Allah, dengan selalu menunaikan salat tepat pada waktunya secara berjemaah, melaksanakan salat malam, khusyuk dalam ibadah, selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dan soleh, maka akan segera terlihat perbaikan atas diri mereka. Sungguh Allah lah yang berada di balik setiap kehendak dan dialah yang memberikan petunjuk. Okey, selesai. Next time lagi. InsyaAllah. Next tajuk penyakit hati. Lain kali Mama baca lagi Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Sis Hajah Hasanah. Atau orang Malaysia akan jadi orang Brunei, itu jadi jazakallah. I have the book. Thank you. Sedih. Alhamdulillah, insyaAllah. Anne, hari ni rasa macam baby pula Anne. Mama bacakan buku kan, kita nak tidur kan Anne. Baguslah. Storytelling. Tapi tak lunch. Satu hari baca 3 muka surat untuk kita orang. Alhamdulillah. Dapat Itulah. banyak pahala. Baca Hari-hari untuk bacakan. Boleh? bacakan untuk baby-baby tua ni. Bukan apa tu? baby tua. Tak naklah sebut tua. Cakaplah Untuk sama-sama. grandma babies. Grandma granny ke grandma. Granny ke apa ke. Ada sebut baby satu sedap sikit. Yelah, kena panggil Mama Hasanah lah sebab kita dah jadi baby grandma. Allahu Akbar. Keluarga sana semua dah baik? Sakit? Alhamdulillah Kak Wan. Alhamdulillah. Semua simptom Kak pun Wan ingat. bukannya macam yang teruk lah, Alhamdulillah. Kaki saya pun baik dah, bandage dah dibuka. Dah buka bulatan lah. Dah buka. Sebabnya itu masa sebelum operasional masa operasional tu gula saya tinggi sikit kan, jadi mesti dijagalah, tak boleh masuk ke tulang. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa semua betul lah. Doa ni memang mesti berdoa. Kami mendadak apa-apa, mendadak milik apa-apa. Mengharapkan sahabat-sahabat soleh, guru-guru, keluarga mendoakan.
Maaf InsyaAllah. Kak nak tanya. Maaf Kak nak tanya. Sana ada diabetik ke? Masa ni ada kena diagnose itulah. Sudah ada tinggi. Tapi Tanda-tanda under dia. control. Now under control. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sebab Mudah-mudahan tu ya semua. now cepat baik kan. Alhamdulillah sudah baik sudah. Cepat. Dia punya kulit itu sudah bertemu. Hari tu dia jahit tak? Enggak. Ia dibuangnya saja. Memang ia dah Dia- jahit. Ia buang saja infection itu. Yelah. Ia Kalau mula-mula dia itu betul blister. Blister. Masa di KL ada blister. Jadi ia macam lama-lama jadi luka sedikit kan. Itulah menjadi infection tu. benda Alhamdulillah ala kulli hal. asal luka tu terpijak duri ke apa ke? Mungkin ia kering kan? Ia kering. Jadi mungkin terkoyak sedikit. Mudah-mudahan selamat. Itulah Kak Abang kata Masa Ana ni sakit lamanya lah. Sebab lama tak sama-sama Tapi dengan Syok kita je di kan. hospital uzlah lah. Macam sendiri-sendiri. Okey lah. Alhamdulillah. Dapat je masuk. Tapi saya keluar selalu pasal ada satu buku saya pinjam. Belum habis. Jadi mau baca kat pasal Sirah Nabawiyah. Okey, tak apa. Kita ingat mengajuk ke N sana ni? Mas, tanya dengan Mas, tanya dengan N. Tak dengar-dengar. Lepas habis je terus hilang. Lepas habis je terus hilang. Sakit lagi ke dia? Kak Wan risau. Sini pun tu tanya diorang si Saja Moda. Lama saya ada dalam grup si Saja Moda dalam tadabbur. Lama diam-diam. Sekarang baru balik cakap. Itulah kami Mengeram. Tadi kami pakai dengan Moda pagi tadi. Okey Moda sempena dengan tahun baru Hijrah ni. Kita mulakan balik lah kita punya tadarus kumpulan 12. Itulah besok insyaAllah kalau tak ada tazkirah pukul 11 kita buat pukul 10. Kalau tazkirah pukul 10 kita buat pukul 11. Cakap dengan Moda lah tadi. Dan Moda. InsyaAllah. Alhamdulillah. Besok kita nak mulakan lah. Kalau Hasanah ada peluang kita join lah sekali. Boleh insyaAllah besok. Ya. Tengok kalau tak ada ceramah pukul 11, kita buat pukul 11. Kalau Kak ada Wan, ceramah pukul 9, Kak Wan. buat pukul 10 ya. Kak Wan nak buat hari apa ikut? Kita orang buat besok lah, kita start besok insyaAllah sempena dengan tahun baru. Masuk. Ada link buat link Google Meet. Nanti kita buat Google Meet. Okay. And join InsyaAllah silakan. InsyaAllah. Tapi kita orang tak ada guru lah. Guru yang ada ni guru Moda, guru Kak Wan ni itulah. Masing-masing ada go lah kan. Lebih kurang kita tegur sama-sama kita. Daripada awal muka surat. Kita mula daripada surah Al-Baqarah lah. Okay. Besok insyaAllah. Besok kita tak ada, kalau ada pukul 11 kalau ada kelas pukul 11 kita mula pukul 10. Dapat juga kita sejam kan. Kalau tak ada kelas pukul 11 kita buat pukul 11. Untuk tu rasanya kuliah duha pagi. Yelah kalau Pukul 8 tu. Pukul 9 dah clear dah. kita mula pukul 9. Okey, so kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Petang ni kita jumpa. Jumpanya. Apa tu kan? Itulah dia. Hasanah susah payah. Ya Allah, ya Tuhan. Kena tinggal mak rumah seorang-seorang ni. Itulah Li malu. Li kata, ya Allah, malu pula Li ni. Macam lah Li ni budak-budak. Li ni dah tua, kata dia. Nantilah kita hantar gambar nanti ya. Bila kita sampai kat sana ya. Allah, insyaAllah. Enjoy. Alhamdulillah. Ya, Itulah. Alhamdulillah. Itulah Li malu. Umi, Li dah tua lah Umi. Mana dah. Kalau keluarga buat tu lain lah. Ini yang malu kat aunty Hasanah, malu kat aunty Roha. Kamu cakaplah sikit. Kamu orang beri doa. Kamu amin je. Cakaplah sikit. Terima kasih ke apa. Dia tak pandai. Anak kami tu ya tak. Aduh. Ini bila Umi tengok. Dia tu amin je. Tak ada cerita apa-apa. Macam tak apa Umi. A man of a few words. Dia dengan dia punya perbuatan saja ya hebat tu. Masya-Allah. Dia diam-diam. Penulisan tak ada dia. Bercakap je lebih. Aku nampak cakap lebih-lebih.
Okeylah. Okey, Kita alhamdulillah. kita keluar Assalamualaikum dulu. warahmatullahi Minta maaf lebih wabarakatuh. kurang Zahir dan Matin. Hari Jumaat Sama-sama. pengambilan bulan-bulan hijrah ni ada salah silap. Ya tak? Kita tak tahu Masya kan? Allah. Mm-mm. Sama-sama kami pun sama banyak Sama kekurangan banyak kesilapan. tu lah. Tak ada Alarkan kesilapan. segalanya. Kita kan banyak bercakap, banyaklah salah. Tahu tak apa? Okey. Okey. Okey, semua maaf saya batin. Moda, Assalamualaikum. Tu Moda Intan, kalau Intan cakap lah. Malam tu cakap je sudah Intan lah. Lain Tan. Tu message. Apa Kak Wan? Moda kalau banyak menyanyi salah lirik. Kalau banyak bercakap banyak dosa Aduh. Maafkan semua orang, Intan tulis insyaAllah. apa? Tulis tu, Intan tulis kat chat. Tapi malam tu sudah bercakap bah. Alah Intan, keluarlah. Kita hari tu ada jumpa Intan tak? Tak ada kan? Ada? Assalamualaikum Hajar-hajar semua. Macam nak tanya, petang ni maghrib macam ada dia jadi ke yang buat kata Ustaz Zukri cadang tu? InsyaAllah. Ada ya. I think diorang tengah planning tu Kak Rosa. InsyaAllah tengah diuruskan dengan Ustaz. Okey. Mungkin bukan Ustaz Zukri lah, kita buat Ustaz Aizuddin pasal kuliah asal Ustaz Aizuddin. Jadi kita Ustaz Aizuddin ada petang ni. Makcik ikut. InsyaAllah. Okey, terima kasih je. Makcik nak keluar dulu nak masak. Okey. Sama-sama kasih. Jomlah kita keluar. Masak apa tu Kak Zainab? Masak gulai keladi. Oi, sedapnya. Mantu. Tak lemak. Gulai keladi, kita bukan senang nak jumpa dekat kedai kan. Lemak cili rumah pun dah boleh jumpa. Bos minta permintaan bos. Kisah ni. Okey, Assalamualaikum. Zainab ni kat mana ni? Bagi lama. Bangi. Okey, dekat je lah dengan Seri Kembangan. Dekat je. Jiran sebelah rumah. Jiran. Dekat apa Seri Kembangan ni? Kita orang semua kat Seri Kembangan. Oh, tempat rumah arwah adik lah. Arwah adik dekat Seri Kembangan. Mas Roha kat Seri Kembangan. Apa tu pengungsi kita semua mula daripada Seri Kembangan lah, daripada Surau Nurul Ikhlas. Kami ni semua daripada generasi surau. Bila surau dah pandemik, kita jadi buat Google Meet. Gitu. Yelah, arwah adik pun dulu kat Seri Kembangan. Lepas tu dia pindah, dia pun ahli surau juga. Semua orang ahli surau, kebetulan lah kita ada kumpulan kebetulan macam ni. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Dayang dah timbul tu, Dayang ada ke? Ke nama je ada tulisan je? Dayang? Selalu Dayang kalau kat orang kata, Hasanah, ini Dayang lah Kak Wan. Tu lah rindu Kak Hasanah. Tu jangan betul panggil-panggil kat Dayang. Padahal kalau masak tu sekarang. Padahal kalau Dayang dah bercakap lama, tahulah itu bukan Dayang, bukan Hasanah. Tapi kalau dia mula bercakap, memang ingat Hasanah. Love you Kak Wan. I love you all. Love you. Hasanah ni masalah. Hasanah ni orang nampak orangnya yang betul-betul real. Dengan suaranya tak sesuai langsung, tak berbeza. Bagi Kak Wan lah. Bila Hasanah bercakap, Kak Wan tak boleh bayangkan itu Hasanah. Sebab apa tahu? Suara Hasanah, cara Hasanah bercakap tak sama dengan Hasanah yang Kak Wan jumpa. Dia punya tu. Macam Dayang, memang wajah dia dengan cara dia bercakap tu, memang dia. Tapi Hasanah orangnya berbeza. Orangnya lain. Suaranya lain. Macam tu Kak Wan punya bayangan. Sebab Kak Wan dah jumpa Hasanah kan. Apa yang lain? Lain. Hasanah ni orangnya tegak kan. Selesa orangnya. Suaranya bukan suara orang yang tegap, orang yang besar. Suaranya orang yang lembut, orang yang penangis, orang yang yalah, macam Kak Wan kan suara besar. Nada besar, orang pun besar. Hasanah tak, orang besar tapi orangnya kecil. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Wan.
Baru panjang kat orang sebut dia nama Rohan dia sampai. Rohan ni kena sebut nama dia. Dah sebut nama dia Rohan keluar. macam mana orangnya? Kawan baru kata macam, kawan baru nak tahu macam Rohan. Okey, macam Rohan, begitu juga. Kalau dengar suara, ya Allah, ya Tuhanku, orangnya besar. Tapi bila jumpa, berbeza. Orangnya kecil. Macam tu lah kan. Dia berbeza. Hari ni dia tengah selawat, nurse masuk Ya, Nas tanya tadi, Mama kena semalam petang ada lepas tu Nas datang vaksin dos keempat. Tiba-tiba ada yang Mama punya sebenarnya mesej sakit. Rahmaya tu vaksin tu bang. My brother heran kan siapa booking. Aku cakap mana ada, cancel lah, Mama di hospital. Sekali datang 2 nurse. Ya doktor yang jaga Mama di hospital tu recommend Mama tu lah vaksin. Sekali last night dia tidur berpeluh-peluh. Macam Dia dia sebenarnya sakit diam-diam. apa? Sakit apa Rohan Ada sebenarnya? sakit perut saja. Lepas tu dia berpeluh kan. Lepas tu pagi tadi ada nurse bawa check temperature. High dalam benda tu cakap high saja, tidak ada berapa ya punya Tinggi berapa darah high dia nya tak kan. beritahu. Tulis high saja. Lepas tu yang sebelah Ya. tu pun high juga. Ya Berapa umur dia? 80. Mau Alhamdulillah. Kali lepas satu datang satu nurse lagi yang tadi tu dia cek yang ada meter tu kan temperature-nya 36.6 sahaja. Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah. rosak kalinya. Yang tadi tu yang awal tu rosak kali. Yang di sebelah pun 36 saja. Alhamdulillah. Tak Dia tinggi tu. diam-diam hari ini ada Bagi orang yang dah berumur, Tak bagi ada orang yang dah demam lah. berumur, kalau 36, 40 tu biasa bagi orang yang dah berumur. Taklah bagi kata orang sebenarnya demam, tapi memberitahukan macam dia tak tu enak badan. Kan? tidur saja ya. Diam-diam makan pun dia mau. Tapi Itulah kata kita. Ustaz kata, Ustaz mana cakap, akak pernah dengar Ustaz katalah, masa orang sakit, kalau orang tu tak nak makan, kita tak payah paksa. Memang masa tu Allah Ta'ala rehatkan badan dia, tak nak bagi dia selera. Itu semua kerja Allah, kita tak payah paksa. Ustaz tu yang cakap, Ustaz yang malam tu, Ustaz Zul Rahmi. Tak tahu Ustaz mana, tapi dia cakap macam tu lah. Kalau orang tu sakit, tak selera makan, jangan paksa tadi. Dia memang tak selera, Allah Ta'ala memang tak bagi dia makan. Allah Ta'ala suruh dia rehat. Macam tu lah Ustaz tu cakap. Tak boleh paksa juga. Mama yang tutup mulut terus. Dia dah buka langsung mulut tu. Kalau yang dah mau makan. So ubat berhentilah. makanlah. Ubat ia keluar semua. Tapi ya ada drip lah. Dripnya all the time since dia masuk sampai sekarang ganti. Betul. Dan ubat kalau dia masuk dalam mulut, dia kulum lama-lama lepas tu dia buang. Walaupun pahit dia tak telan, dia tak mau telan. Tak mau. Tahu ya ubat. Kalau makan makanan memang hospital kena masuk ubat dia ikut drip lah. Dia antibiotik lah pakai itu. Antibiotik masuk ikut drip ataupun masuk ikut tangan. Dia kena cocok. Dripnya masa ni di kaki lah ya punya tu, pasal tangannya nggak ada uratnya lagi, payah cari. Sakit kau. Kurus. Masuk di kaki. Mamanya kurus. Kurus ke mamanya? Mama sedanglah kecil macam anaknya. Macam mak Kak En ke? Mak Kak En tinggi. Ini macam aku. Tapi rendang. macam aku tapi aku lagi gemuk dari mak lah. Dia lagi kecil. Kalau cari orang bukan duduk pada orang kurus, kat mana gemuk pun susah nak jumpa orang. Kan? Tapi senang kak, insya-Allah lah. Alhamdulillah. Tepuk dah dapat, dah urat dah senang, nak ambil darah ke, nak masuk drip ke, tak susah lah. Kawan sama doktor buka cerita hikayat, cerita apa pun 8 jarum baru dapat. Astagfirullahalazim. Kawan tutup mata. Kawan. Aduh, ya Allah. Sakitnya, ya Allah. Selera mama bertukar. Bukan bertukar. Dia dah mau makan yang kena bagi dia hospital. Mie goreng semua, nasi kan dah mau. Dia makan burger sama shepherd pie. Tak minum muka lah.
At least dia mau makan. Tak apalah. Ya, itulah. Ini kalau tak Tadi mau my makan, brother, semua benda my tak nak brother tu makan. cakap jangan hantar bubur, jangan hantar mie. Tak Masih mau makan hantar. bubur. Mana mau. So, semalam anakku hantar beef double cheese beef burger Double cheese. McDonald. Wah, yang Betul, makan. betul. Petang Makan. my niece. Makan. My niece bagi CBTL punya shepherd pie pun habis. Oh, sedap lah tu dia Bagus suka lah. dia tu makan Okey lah ni. tu. Itu makna dia tukar Minum selera mahal. tak Wan, minum dia tak mau. Sekali aku bagi mocha, dia minum. Yelah, Masya itulah dia tukar selera Dia tak mahal. selalu Sakit dah dia. yang dipotong tu. Tak sedap. Bagilah yang sedap. Itulah. Okey lah tu. Sudah aku beritahu, jangan hantar nasi, jangan hantar mie. My Betul, brother betul. hantar juga. Sekali anda makan. Tanya Itu dia kalau nak makan apa. Itu Bagi kalau hantar je. buah pun, kalau hantar buah Buah pun dia jangan makan, buah hantar dia buah. Apa? Kalau hantar buah Tanya pun dia jangan nak hantar makan buah apa. Melayu. Jangan buah Melayu pula. Buah dia Jangan makan, hantar buah tapi tradisional. betul Kena hantar apple, anggur, pai. Kena hantar buah-buah export. Import. Western pun Baru Western. kena dengan makannya. Alhamdulillah. Ikut tak tahu kalau orang jaganya. Sabar je lah, insyaAllah. Doa lah. Itu syukurlah tu dia tak boleh makan benda lain, dia boleh makan benda lain ya kan? Mak semalam pun dah minum makan cendol satu gelas besar semalam berkokok sampai siang. Tengah malam tu bangun bagi ubat batuk lagi. Berkokok minum tak ingat-ingat. Ya sedap betul makan cendol tu dia. Lama tak makan. Malam apa tak kongkang. Aduh. Tak adalah. Kadang-kadang mungkin sebab makan tu kan. Kalau dia nak batuk, tak makan cendol pun dia batuk juga. Tapi tak kita pantang tu. juga. Apa jumpa semua dia makan. Aduh. Yelah. Bagus Yelah. tu sihat. Itulah memang dah selera radio tu kan. Kita kena beres. Kalau tak beres, saya menyesal. Aku tahu. Kalau aku tahu Kalau aku batuk, begini. saya baru nampak video. Kalau batuk, yang susah kontrol tu, angkat tangan. Angkat tangan ke atas. Limpaskan kepala, boleh berhenti tu batuknya. Cuba. Yang tengah tidur, kena bangun ke angkat tangan. Sambil baring pun boleh angkat tangan. Masa baring boleh juga angkat tangan. Luruskan je. Lurus tangan Kak Wan cuba juga. Macam mati kata kaki kebas-kebas angkat tangan dia tu kan. Nanti kita try. Macam tu. Nanti kita try. Allahu Akbar. Batuk ni ya Allah. Kak Wan kena 2 bulan itu merana. Selalu Kak Wan batuk kan sampai 3 bulan pun tak merana. Tapi yang baru lepas ni merana betul. Sebab apa? Datang segala sakit Kak Wan yang dulu-dulu tu semua habis kena bongkar. Masa batuk tu kan. Ya Allah. Kak Wan pun teringat lah. Allah kan banyak orang kita dengar. Dia sakit. Lepas tu Allah beri dia sihat kan. Lepas tu kemudian Allah beri dia sakit balik Allah. Kak Wan rasa itu sampai masa Kak Wan. Kak Wan ingat macam tu lah masa Kak Wan sakit. Tapi Alhamdulillah lepas tu elok Kak Wan baik semula. Sampailah sekarang. Sampailah petang karang nak menjamu selera ni. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semua Allah bagi kita rasa sakit. Kita dapat bersabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Nikmat sakit. Nikmat sakit. Masa tu kita muhasabah diri, masa tu semua kita dapat. Atas katil kita boleh dapat segala 1000 kenangan kan. Lepas tu kita bersama bercakap sama kita tak ingat benda-benda tu. Tapi ya Allah, bila kita terlentang sakit, dosa kita masa kita kecil. Masa kita kanak-kanak, kita buat, kita mencuri, semua kita boleh ingat balik. Masa tu kita minta ampun dengan Allah tak henti-henti kan. Itulah dia cerita. Semalam dengan N semua, dengan Mak, dengan Moda, dengan Ros, kami pun mengajilah macam nak gerak sampai dekat pukul 12 malam, 11 pukul 12 pun habis. Dah rasa dekat pukul 12. Lepas tu Kak Wan tak tidur terus lah sebab Kak Wan tak selesai lagi urusan daripada ke baginda kan. Lepas tu jadi Kak Wan tidur tu dah lewat sangat lah. Dah lewat. Sambil baca tu tak sedar tertidur. Pagi ni kesiangan. Ya Allah ya Tuhanku. Sebab apa kesiangan?
Kak Wan sedar pukul 5 tu Kak Wan mengaji sama dengan radio tu. Radio pula dah. Sama dengan handset tu. Tapi yang mengaji tu bukannya di radio tu. Kononnya mengaji dengan si Moda. Ui punya hebat dengan si Moda mengaji berdua. Berpilih. Bila Kak Wan nak masuk ni? Asyik dia 2 orang je. Tak lepas-lepas Kak Wan masuk ni. Rupanya Kak Wan dah kesiangan. Mimpi, bawa dalam mimpi. Tapi Kak mimpi Wan, Moda dengan Ya. Kak Wan. Ya. Nanti kalau besok Kak Wan mengaji, boleh bawa Kak Ambon kah? Ambon yang selalu masuk tu, dia ada dalam grup kami. Dia malar asyik mau bawa mengaji, tapi yang lain semua dah ada masa. Aku pun sama ia kan mula, tapi yang lain dah ada masa. Kalau Ambon tu orang Malaysia ke orang Brunei? orang Malaysia yang selalu ikut dalam dia kumpulan Roha. Dia tukang tasmid tu, tukang tasmid diorang kan? Bukan Bawa tu Kak masuk. Asma yang tasmid. Asma. Lagi orang pandai-pandai masuk lagi Yang bagus kan. Kita yang tak pandai ni boleh belajar. Yang beritahu lakinya operation tu yang pergi hospital. Ada lakinya yang tak apa, tak kisah. Kalau ramai masuk, masa tak ada, kita tak baca banyak-banyak. Kita baca 3-4 baris seorang sudahlah. Boleh beritahu kamu boleh. Boleh insya-Allah. Nanti kita buat nanti besok Kak Wan tu buat Google Meet. Buat baru lagi orangnya. Tidak. Nanti buat Google Meet. Kak Wan, aku bagi nombor Kak Wan lah. Arah kamu. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kak Wan mesti tengok juga, jangan pukul 1 sekarang pagi baru lihat. Taklah, kita orang dah janji, kita orang buat pukul 11. Tapi kalau ada ceramah pukul 11, kita buat pukul 10. Macam tu. Kita buat pukul 10. Kalau ada ceramah pukul 11, dapat sejam je. Tapi kalau tak ada ceramah pukul 11, kita boleh dapat lama sikit sampai Zuhur. Kita boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Amira Sofia dari mana lah? Amira Sofia. Namanya modern. Orang muda ni. Mbon tu berapa umurnya Roha? Ya Kak Wan. Mbon tu berapa umur dia? 6 lebih macam tu kali. Tua Kak Wan lagi lah. Ataupun yelah. Kak Wan masih memegang juara. Juara umur. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roha. Ya. Roha kenal Asmah ke? Asmah mana? Asmah tu dia tinggal mana? Lupa kuih. Mana yang ngajar ngaji di masjid kah? Yang mengaji. Dia ada mengaji. Asmah binti apa? Asmah Majid. Asmah binti apa? Suid. Asmah Suid tu kakak saya tu. Masya Allah. Dia Dia pandai mengaji. Dia selalu dia dalam grup kami, grup 5. Ya, dia dulu aja. Kalau berjurang cakap nak mengaji, saya kan tapi dia cakap dia nak mengaji sama adik-beradiknya. Ya, dia ada grup sama saya. Masya Allah. Grup adik-beradik kan? Ada begitu kalau kami nak mengaji pukul berapa dia cakap dia sempat sama adik-beradik. Yelah, kira bulan lepas puasa 2 hari nak mengaji tapi sampai ni belum start lagi. Farida ada Ya? Tak ada, dulu dia suruh masuk tu. Sebab masa tu anak saya sakit, saya tak dapat masuk. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di 9, samalah dengan dia. Ya Allah. Tapi tinggal lain-lain tempat. Dia Seremban, saya Kuala Kelawang.
Maizam kenal tak Maizam? Tak. Maizam. Siapa dia kenal Maizam? Tak kenal. Dia pun ada masuk grup ngaji. Maizam tu. Dia duduk Seremban. Dia pun Negeri Sembilan juga. Tak kenal. Ada kali yang tapi ndak ikut anu pelik, ndak ikut di tasmik. Iyalah agaknya. Saya pun tak perasan. Dia banyak grup. Yalah, banyak grup. Banyak grup. Dulu masa grup masuk tadarus, dia ajak saya tapi saya tak dapat nak ikut sebab masa tu anak saya sakit. Nak kena jaga dia kan 24 jam. Sekarang okey sudah. Siapa? Puan. Ya? Anak yang sakit Anak okey tu sudah. tu hari dia sakit kanser, dia dah meninggal satu raya haji tu hari. Perempuan ke lelaki? Sakit kanser tu yang dulu Rohan kata baca ayat 9 tu kan. Baca tu dia dah meninggal, umur dia dah 40. Dia 10 Zulhijjah itu lagi dia meninggal pukul 5 pagi. Halo. InsyaAllah dalam bulan baik awal tahun hijrah, awal 10 hijrah. Lelaki muslimin ke muslimah? Muslimah. Apa namanya? Nama dia Hafizah binti Zainal Abidin. InsyaAllah kita ni sedekahkan Al-Fatihah lah sekarang. Al-Fatihah. Tuhan sayang dia. Dah lama dia sakit kan. Allah ambil dia, Tuhan sayang dia. Allah habiskan, ampunkan dosa-dosanya semua. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan diterima Allah. Kak Wan keluar dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Terima kasih semua.